KPM. Sihatnya ikan-ikan ni. Hello. Cikgu Aira lah. Assalamualaikum. Irfan, waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Baik, dah lama dah sebenarnya kan cikgu ajak Irfan datang tengok taman cikgu ni, pokok-pokok ni, tengok cikgu. semua segar-segar Semua segar-segar. semuanya. Ikan pun banyaklah cikgu. Ha. Terima kasihlah jemput Irfan datang ke taman yang sangat Sama-sama. cantik ni. Bukan senang cikgu kan nak buat taman ni? Betul. Memang perlukan banyak usaha. Cikgu perlu tukar idea selalu. Betul, cikgu. Tengok pokok kaktus cikgu ni. Dah besar dah dia. Tengok pokok kaktus ni cikgu. Irfan ada satu soalan. Irfan selalu muskil tentang pokok kaktus ni cikgu. Apa yang Soalan saya, Irfan cikgu. muskil kan? Kenapa pokok kaktus ni tak ada daun? Tak ada daun. Maksud Irfan tak ada daun macam pokok-pokok yang Yelah. normal macam Sebab ni. kaktus ni dia ada duri je. Mana ada daun cikgu? Inilah Irfan, inilah daun-daunnya. Oh, ya ke? Iya, sebenarnya duri pokok kaktus ni adalah daun pokok kaktus. Oh. Nak tahu kenapa duri pokok kaktus menjadi daun? Saksikan bersama-sama Cikgu Aira dalam slot biologi selepas ini. Jom kita. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran biologi. Jadi siapakah gurunya? Irfan persilakan Cikgu Nurul Syairah A. Syukur dari Sekolah Berasman Penuh Integrasi Gombak Selangor. Assalamualaikum Cikgu Aira, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat, ya? Alhamdulillah sihat. Irfan sihat? Alhamdulillah, lagi sihat sebab nampak ikan yang comel-comel tadi. Betul, diharapkan dengan penularan COVID ni, Irfan mengambil langkah berjaga-jaga. Terima Ya? kasih Cikgu kerana ingatkan. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat? Terima kasih kerana bersama kami untuk kelas kita hari ini, kelas biologi bersama dengan Cikgu Aira. Cikgu nak tanya, tadi kan soalan Irfan kepada Cikgu. Kenapa kaktus tak ada daun? Rupanya duri itu adalah daunnya. Betul Irfan. Jadi itulah sebenarnya rasanya topik pembelajaran kita hari ini cukup menarik, iaitu penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Jadi Irfan tengok kat taman dekat cikgu kat depan tu ada berbagai-bagai tumbuhan. Jadi sebenarnya dengan melihat ciri-ciri tumbuhan ni, sebenarnya Irfan boleh tahu habitat tumbuhan-tumbuhan ni. Jadi dekat sini, alright, kita belajar tentang penyesuaian tumbuhan pada habitat. Sebelum kita belajar satu-satu, sebenarnya cikgu nak tanya Irfan terlebih dahulu. saya. Apa maksud habitat? Okey, apa yang Irfan faham Cikgu? Habitat ni adalah tempat tinggal. Betul, tempat tinggal. Jadi kalau kita tanya, soalan bertanya kan, apakah habitat manusia? Kita duduk cakap rumah. Betul. Ataupun ada manusia duduk tempat sejuk, ada manusia duduk tempat yang beriklim panas. Sama juga seperti tumbuhan. Tumbuhan pun ada pelbagai habitat dia. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan kepada Irfan gambar habitat-habitat yang biasa didiami oleh tumbuhan-tumbuhan. Kita tengok satu persatu dan Irfan cuba teka tumbuhan macam mana yang akan duduk dekat habitat-habitat ni. Okey, jom kita saksikan. Yang pertama, agak-agak ini adalah hutan hujan tropika. Betul, tengok. ada Kita sungai boleh, kan? Betul, kita boleh berkelak, boleh hiking, boleh eksplorasi hutan ni. Irfan pernah rasalah, tengok kalau ciri-ciri pokok dekat hutan hujan tropika ni, Irfan rasa macam mana? Okey, Irfan rasa kalau pokok dekat hujan tropika ni, hutan hujan tropika ni maksudnya pokok-pokoknya ada daun. Ada daun warna hijau. Lepas tu dia juga berakar, Cikgu. Betul. Kalau tengok dekat taman yang dekat depan Irfan tu, antara tiga-tiga tu Irfan rasa yang mana satu sebenarnya pokok yang akan duduk dekat kawasan macam ni? Yang ini, Cikgu? Betul. Pokok biasa sahaja. Pokok biasa. Macam mungkin murid-murid tengok kat depan rumah, pokok yang tidak
daun dia tidak terlalu lebar, kecil sahaja ataupun batang dia berkayu, sama seperti kita jumpa dekat pokok-pokok di hutan. Okey, seterusnya kalau lihat di sini, okey, ini adalah paya bakau sebenarnya. Di mana paya air masin ataupun tawar. Okey. Bila Irfan tengok dekat sini, nampak tak ada pokok di sini? Irfan rasa pokok macam mana akan duduk di kawasan ini? Irfan rasa, cikgu, kalau dekat kawasan paya bakau ni, dia ada akar yang tebal, cikgu. Betul. Lepas tu, dia punya daun dia kecil-kecil je. Okey, yang tu kita tengok selepas ini. Okey. Tapi, tumbuhan yang hidup dekat kawasan ini adalah tumbuhan pokok bakau. Pokok bakau. Dah nama pun paya bakau, tumbuhan dia adalah pokok bakau. Okey, itu habitat yang kedua. Habitat yang ketiga, di kawasan kolam berair macam ni. Irfan rasa tumbuhan bagaimana yang akan duduk di habitat ini? Ya, Irfan rasa kalau di kawasan begini, contohnya macam bunga teratai, kan? Betul. Tadi kan dekat taman cikgu tu pun, Irfan boleh tengok ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup dekat kawasan yang berair. Baik. Lepas ni kita akan tengok ciri-ciri tumbuhan ni. Okey, yang keempat, kalau kawasan bergurun macam ni. Yang ini kalaulah Irfan tak dapat jawab, tak tahulah. Kita cuba, kita cuba. Kita cuba. Kalau kawasan yang bergurun macam ni, kawasan yang panas, agak-agak tumbuhan macam mana yang akan hidup dekat habitat macam ni? Okey, pastinya tumbuhan yang akan hidup dekat kawasan gurun ni adalah seperti pokok kaktus dan daunnya adalah berbentuk duri-duri. Betul. Tapi kenapa daun dia berbentuk duri-duri? Yang itu yang kita akan belajar. Tapi sekarang ni Irfan dah tahu pokok-pokok mempunyai ciri-ciri dia sendiri untuk menyesuaikan terhadap habitat. Tapi semua pokok-pokok ni dikelaskan kepada kelas yang sama. Nama kelas ni mungkin susah sikit. Nampak je terbelit-belit. Tapi cikgu ajar, sebenarnya kalau murid-murid faham maksud dia sebenar, senang je nak tahu. Okey, jangan terkejut melihat 4 nama ni. Nampak macam susah. Nampak macam susah. Anda dah nampak boleh jadi nama orang dah. Nurul Halofit. Okey, kita ada Halofit, kita ada Hydrofit, kita ada Mesofit, kita ada Xerophyt. Okey. Sebelum kita minta Irfan, sebelum teacher minta Irfan kelaskan semua ni kepada habitat, teacher terangkan dulu nama dia. Okey. Halofit, sebenarnya halo itu adalah masin, garam. Jadi halo tu masin. Halo, masin, garam. Hydrofit, air. Hidro, betul. Berhidrat air. Okey, mesofit, meso tu sebenarnya middle, biasa-biasa. Tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu berair. Tengah-tengah je lah, ya? Tengah-tengah, normal. Macam Irfan, biasa-biasa. Okey, Xerophyt adalah kering. Jadi zero lepas ni kan? zero, kering, zero, tak ada apa-apa. Jadi lepas ni cakap berapa markah Irfan? Xerophyt. Jangan. Okey. Jadi kita lihat sini, bila Irfan dah faham Halofit, maksud dia tadi apa Irfan? Halofit maksudnya masin, ada banyak garam. Jadi kalau makan lepas ni terlebih masin, terlebih halo. Tak, kurang sikit halo ni. Hydrofit, air. Lepas ni nak air, sikit nak minta apa? Saya nak hidro. Hydrofit, fit bermaksud tumbuhan yang hidup dalam air. Xerophyt, fit bermaksud tumbuhan. Zero tadi adalah tiada apa-apa. Kering, dry, kering. Itu adalah Xerophyt. Mesofit, normal, middle, biasa-biasa sahaja. Okey, jadi berdasarkan ini, Halofit ni Irfan. Ya, saya. Irfan rasa Halofit ini adalah tumbuhan yang bagaimana duduk di habitat mana. Okey, kalau Halofit ni sebab dia perlukan banyak kandungan garam seperti pokok bakau. Pokok bakau. Okey, Hydrofit seperti tumbuhan bunga teratai yang memerlukan air. Betul. Maksudnya tumbuhan yang duduk di kawasan berair. Baik. Xerophyt ni maksudnya kering, tiada apa-apa, jadi sesuai untuk tumbuhan yang berada di kawasan gurun. Betul. Mesofit, tengah-tengah biasa-biasa. Seperti tumbuh-tumbuhan di hutan hujan tropika. Jadi, berdasarkan jawapan Irfan tadi, kita boleh sesuaikan semua tumbuhan-tumbuhan ini kepada habitat dia masing-masing. Kita cuba tengok macam mana Irfan nak sesuaikan, ya.
Okey, kalau halofit, Irfan rasa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, untuk halofit nombor 1, 2, 3. 1, 2, 3, Okey, 4. empat. Nombor 4. Baik. Okey, ini adalah untuk halofit. Mesofit 1, 2, 3, 4. Nombor 2. Nombor 2, hutan hujan tropika biasa. Hidrofit, hidro, Okey, air. hidro, perlukan air. Mana 1? Nombor 1. Nombor 1. Okey, sekarang kita tinggal zero fit, dry, very kering. 1, 2, 3, 4 Irfan. 3. Nampak tak murid-murid? Sangat senang bila murid-murid dah tahu maksud saintifik semua nama pengelasan tumbuhan ini. Dan murid-murid juga boleh tahu semua tumbuhan ini boleh dihadapi, didiami ataupun boleh didapati di habitat mana. Okey, Jadi mudah cikgu. kan Irfan? Mudah, cikgu. Okey. Jadi betul ke jawapan Irfan tadi tu? Betul, sebenarnya jawapan Irfan sangat betul. Jadi Irfan boleh ambil 1 bunga di situ Satu sebagai bunga? Ya. Dan letak di mana, 1. cikgu? Boleh letak di kocek Irfan. Okey, baik. Terima nampak. kasih cikgu. Wah, dah dapat 1 bunga dekat sini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Aira. Ya, Okey, saya. untuk segmen kali ini, apa pula yang kita akan belajar sama-sama? Betul. Untuk segmen kali ini, kita akan melihat dengan lebih teliti lagi tentang ciri-ciri penyesuaian pokok-pokok untuk hidup di habitat dia. Irfan, Ya. kalau kita manusia pun, kita masuk habitat baru, kita perlu cari cara untuk sesuaikan diri. Adaptasi. Adaptasi. Seperti mungkin murid-murid di rumah, mungkin ada yang baru masuk asrama. Betul. Kita kena menyesuaikan diri. Jadi sama juga seperti pokok. Pokok pun ada ciri-ciri dia untuk sesuaikan diri terhadap habitat dia. Okey, cikgu bukan cikgu bahasa Melayu tapi cikgu cuba ya. Ada kan orang cakap masuk kandang kambing Okey, melembek. betul. Masuk kandang harimau mengaum. Betul ke? Betul, cikgu. Tepat sekali. Ya, jadi maksudnya kita kena menyesuaikan diri terhadap habitat. Jadi kita tengok, okey, ini bukan masalah manusia saja, masalah pokok juga. Halofit dan mesofit. Jadi kita tengok satu-satu apa masalah yang dihadapi oleh pokok-pokok ini. Kita ingat manusia jadi masalah. Tidak ya. Pokok pun ada masalah. Pertama, kita lihat masalah pokok halofit. Baik. Apa itu? Sebelum kita Ya. tengok apa itu halofit tadi Irfan? Okey, halofit ni maksudnya tumbuhan ini perlukan kandungan garam yang tinggi. Ya, betul. Masin. Tumbuhan ini dikatakan tumbuhan yang hidup di kawasan yang masin. Halo bermaksud sebenarnya salt. Salt. Masin, garam. Jadi lepas ni mungkinlah murid-murid nak ingat lebih sikit. Setiap kali nak cakap garam, mak nak lebih halo. Cuma kita, halo tu apa? Halo tu garam. Okey, tidak ya begitu. Okey, jadi kita akan jumpa tumbuhan halofit ini dekat kawasan-kawasan seperti paya bakau begini. Jadi kita tahulah pokok paya bakau, alright, pokok bakau sebenarnya boleh dijumpai di kawasan paya. Apakah permasalahan pokok-pokok halofit ni? Kita tengok Irfan, inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh Kesian ni, pokok muka sedih halofit. macam tu, cikgu. Okey, boleh Irfan baca 3 ni Irfan? Baik, yang pertama sekali adalah kepekatan garam tinggi. Yang kedua, kandungan oksigen sangat rendah ataupun rendah. Dan ketiga, keamatan cahaya tinggi. Kesian. Banyak masalah, cikgu. Betul, banyak masalah. Jadi murid-murid, masalah murid-murid mungkin susah nak ingat. Ini masalah yang dihadapi oleh pokok bakau lagilah. Jadi Irfan, dia perlu untuk dia hidup, untuk dia sesuaikan diri dengan habitat ni, dia perlu ada ciri-ciri dia. Jadi hari ini kita akan tengok, lepas cikgu terangkan, cikgu akan soal balik tentang penyesuaian pokok bakau ni. Okey, kena fokus, mula. Baik. Okey, murid-murid ingat ada 3 masalah ni tau. Baik. Jadi semua permasalahan dia nanti bila cikgu terangkan ciri-ciri, Irfan kena tahu ciri-ciri ini untuk mengatasi masalah yang mana. Oh, okey. Irfan cuba. Cuba, Baik, boleh. Jadi kita tengok pertama, kita lihat daun dia dulu. Kalau kita tengok daun pokok bakau, mungkin ada murid-murid di luar sana yang dekat dengan pesisiran pantai. Yang dekat dengan pokok paya bakau.
bakau boleh. Sekarang boleh keluar dan tengok. Perhatikan betul-betul. Ya, untuk murid-murid yang mungkin jauh, okey, bolehlah ajak ibu dan ayah pergi melawat kawasan pesisiran pantai yang punya pokok bakau. Cikgu cuba untuk bawa tapi besar sangat pokok bakau kan nak bawa ke sini. Okey, kita lihat ya ciri-ciri penyesuaian dia. Pertama, daun dia berkutikel tebal serta stoma dia terbenam. Okey. Nampak tak stoma dia terbenam? Tapi dekat nanti cikgu akan ceritakan lebih lanjut tentang stoma yang terbenam. Kedua, dia mempunyai daun sukulen. Agak-agak Irfan, kenapa dia mempunyai daun sukulen? Daun sukulen, cikgu. Daun sukulen. Minta maaf lah, Cikgu Irfan tak baca lagi topik ni. Tak apa, Irfan. Memang cikgu bersedia nak bagi jawapan pun. Daun sukulen ni sebenarnya, Irfan, adalah untuk mengelakkan dia kehilangan banyak air melalui proses transpirasi. Tadi kan masalah dia, keamatan cahaya yang sangat tinggi. Betul. Jadi dia very hot, panas. Jadi dia akan selalu hilang air. Jadi bila dia tutup daun dia dengan daun sukulen, bentuk daun sukulen, lagilah dia payah untuk hilang air. Jadi banyaklah disimpan. Okey, yang ketiga, yang paling penting. Okey, murid-murid jangan terkejut melihat struktur itu. Daun mempunyai hidatot. Cikgu, hidatot itu apa pula? Hidatot tu apa? Tak apa Irfan, sekejap lagi cikgu akan terangkan. Hidatot tu merupakan ada struktur pada daun dia. Cikgu akan tunjukkan struktur selepas ini. Fungsi hidatot ini adalah untuk mengeluarkan garam yang berlebihan. Menarik tak? Kalau manusia kita banyak garam kita kan, kita akan keluarkan melalui peluh. Satu peluh kita masin sikit kan. Garam pokok pula dia tak boleh nak berpeluh macam manusia. So garam lebih dalam badan dia dikeluarkan melalui struktur yang dinamakan sebagai hidatot. Okey, keempat, bila banyak sangat garam masuk dekat dalam tumbuhan ni, mesti ada daun-daun yang tua. So daun tua ni akan simpan garam dan dia akan gugur. Bila dia dah tua. Jadi pokok ni dia akan keluarkanlah garam lebih-lebih dekat dalam badan dia. Melalui daun tua tadi? Melalui daun tua. Kalaulah manusia boleh macam tu kan Irfan, tak ada masalah orang yang darah tinggi kan. Sebab boleh kalau garam lebih sikit, potong jari. Macam tu lah. Tapi lebih kurang ibaratnya. Okey. Ini adalah gambar struktur hidatot di hujung sahaja daun itu. Jadi pokok ini bukan daun pokok bakau. Ini adalah daun biasa. Irfan, daun biasa pun ada juga hidatot. Untuk ini mungkin murid-murid dah belajar tentang struktur hidatot ini dalam bab pengangkutan dalam tumbuhan. Bolehlah revise sikit-sikit. Okey, itu adalah penyesuaian daun Irfan. Tadi kan dia ada banyak masalah dia. Betul. Okey, dia ada oksigen, kandungan oksigen yang rendah. Jadi bila kandungan oksigen yang rendah ni, perlu juga dia ada penyesuaian untuk mendapatkan lebih oksigen. Jadi kita lihat satu demi satu. Irfan, boleh tolong cikgu baca tak empat penyesuaian dia? Okey, yang pertama, pokok bakau ni dia ada sistem akar yang bercabang luas. Betul. Yang kedua ada akar pneumatofor. Yang ketiga akar mempunyai lentisel. Dan keempat, kandungan garam yang tinggi pada subsel akar pokok. Nampak macam susah kan Irfan? Semua ni perkataan-perkataan pneumatofor, perkataan lentisel. Tapi jangan risau murid-murid. Kalau murid-murid faham, senang sahaja. Okey, baik teacher terangkan di sini. Okey, tadi pokok-pokok bakau ini adalah pokok-pokok di kawasan pesisiran pantai. Betul. Jadi masalah dia selalu kena di lambung ombak. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tapi pokok bakau di situlah rumah dia. Jadi untuk mengelakkan pokok bakau ni tertumbang dengan dengan ombak. Jadi dia ada sistem akar yang bercabang luas. Okey, bagi dia stabil di situ. Okey, nombor 2 tadi Ifai baca pneumatofor. Akar macam mana agak-agak pneumatofor tu? Okey, cikgu ada gambar dia. Ini adalah akar pneumatofor. Okey, Irfan cuba tengok. Dia sebenarnya akar ceracak ke atas. Cucuk-cucuk ke atas. Cucuk-cucuk ke atas. Itu sebenarnya membantu kepada pokok ni untuk mendapatkan oksigen. Sebab kalau pokok tu masuk je akar dia dekat tanah tu tadi, tanah dia kekurangan oksigen Irfan sebab dia berlumpur.
Jadi bagus tak pokok ni dia terus ada akar-akar pneumatofor membantu mendapatkan lebih oksigen. Okey, itu yang kedua, akar pneumatofor. Bagaimana pula lentisel? Lentisel. Apakah itu? Murid-murid mungkin sebenarnya dah pernah jumpa dah. Tapi di mana ya? Terlupa pula. Lentisel tu sebenarnya membantu untuk pertukaran gas. Jadi lentisel ni boleh dijumpai pada batang pokok. Dan ada juga pada akar pneumatofor tu tadi. Jadi kalau murid-murid tengok, dia macam ada lubang kecil-kecil dekat situ di mana proses pertukaran gas boleh berlaku di situ. Okey, yang paling penting sekali Irfan, yang ni nampak macam ayat dia very panjang. Tapi sebenarnya kandungan garam yang tinggi pada subsel akar pokok. Okey, subsel tu apa? Subsel tu. Ingat tak murid-murid tingkatan 4, murid-murid belajar tentang subsel. Setiap sel ada sub di dalam tu, di dalam vakul. Okey? Jadi, bila kandungan garam dalam subsel pokok halofit ni lagi tinggi, dia takkan hilang air dia. Di luar kawasan yang garam tu, dia lagi rendah sebenarnya berbanding subsel. Jadi, molekul air di luar akan masuk dekat dalam subsel akar pokok. Jadi, dia takkan kehilangan air. Sebab tu, pokok bakau boleh hidup di kawasan yang masin. Sebab tu kita panggil dia halofit. Okey, selesai halofit, kita lihat mesofit, Irfan. Baik. Mesofit macam biasa. Biasa-biasa, ingat tak? Biasa-biasa saja. Jadi, tidak ada penyesuaian yang ketara untuk pokok mesofit. Okey, kalau Irfan tengok macam pokok bunga biasa pun boleh dikatakan tidak ada adaptasi atau penyesuaian. Sebab dia cukup, tidak terlalu terdedah dengan cahaya, airnya cukup, oksigen tidak terlalu lembab, oksigen cukup. Jadi dia tak boleh nak bila pokok bakau beritahu masalah dia tak boleh relate. Macam tu. Sebab dia pokok mesofit. Okey, sepanjang teacher terangkan. Macam tu pasal halofit. Kita lihat apa soalan teacher untuk tanya Irfan pada hari ini. Alamak, soalan apa pula ni? Okey. Terlari sikit. Okey, nyatakan 2 penyesuaian daun pokok bakau untuk hidup di habitatnya. Jadi Irfan tengok betul-betulnya, dia tanya daun untuk hidup pada habitatnya. Yelah, sebab tadi kita nampak mekanisme ada 2 berkaitan dengan daun dan juga akar. Betul. Tapi soalannya berkaitan dengan daun. Jadi jawapan saya kepada cikgu adalah daun pokok bakau ni mempunyai hidatot. Betul. Okey, dan daun tua yang menyimpan garam akan digugurkan. Betul. Jadi hilanglah kandungan garam yang tinggi tu. Betul. Cukup 2 penyesuaian. Memang jawapan yang sangat bernas. Cuma kalau boleh cikgu betulkan lagi untuk jawab soalan penyesuaian, tadi pertama Irfan cakap daun mempunyai hidatot. Okey, tapi tidak cukup lagi. Kalau untuk jawab macam tu, murid-murid boleh jawab daun mempunyai hidatot untuk mengeluarkan garam berlebihan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi Irfan cakap daun tua digugurkan untuk mengelakkan garam berlebihan. Dia pun menggugurkan daun dia untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Sama sahaja, tapi dia 2 struktur yang berbeza dan membawa fungsi yang sama. Jawapan yang sangat bernas. Jadi cikgu dengan rasa gembiranya Alhamdulillah, gembira memberi cikgu. Irfan satu lagi bunga di situ untuk Irfan letakkan di kocek. Baik, terima kasih cikgu. Ini bunga yang kedua Irfan dapat hari ini. Jadi bunga pun dah dapat. Apa kata kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga tentunya Cikgu Almira di sini. Okey, kita sedang belajar tentang biologi berkenaan dengan penyelesaian tumbuhan dalam habitat mereka. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, haiwan pula. Haiwan sebelum ini. Tumbuhan apa pula yang kita akan belajar?
Okey, jadi tumbuhan yang cikgu bawa hari ini adalah sangat dekat dengan kita kan. Mungkin murid-murid kat rumah pun tertanya-tanya tentang tumbuhan ini dan mengapa bentuknya begitu. Kenapa bentuk dia tidak biasa-biasa sahaja? Ini merupakan tumbuhan ini adalah tumbuhan xerophyte dan hydrophyte. Okey, jadi kalau Irfan, bila kita nampak xerophyte dan hydrophyte sebelum ni, kita cuba Irfan katakan xerophyte tu sebenarnya adalah habitat bagaimana? Okey, xerophyte ni maksudnya tumbuhan ini adalah kering. Betul. Tak ada apa-apa maksudnya. Tak ada apa-apalah. Bila kita sebut kering tu maksudnya memang sukar untuk mendapatkan air. Betul. Jadi kita lihat betapa berat sebenarnya masalah yang dihidapi oleh tumbuhan xerophyte ini sebenarnya. Okey. Jadi kita akan lihat penyesuaian tumbuhan xerophyte ini untuk mendapatkan air. Sebab kalau dia biasa-biasa sahaja, mungkin airnya tidak akan dapat cukup. Jadi dia terpaksa ubah sikit badan dia untuk mendapatkan lebih air. Okey, ini adalah kawasan gurun yang didiami oleh tumbuhan xerophyte. Okey, untuk murid-murid yang selalu rasa macam terkeliru xerophyte, mesophyte. Ingat, zero maksudnya apa Irfan? Kering. Kering. Jadi kalau macam termakan benda yang kering sikit, cakap ini kering sangat, ini adalah zero. Kering. Okey, jadi kita lihat penyesuaian. Contoh-contoh tumbuhan xerophyte adalah tumbuhan kaktus. Kalau Irfan tengok kaktus, selalunya kaktus ni mempunyai ciri-ciri yang sama. Di hadapan Irfan adalah pokok kaktus yang cikgu tanam di rumah. Sebab cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid sebenarnya struktur-struktur yang ada pada pokok kaktus. Okey, Irfan boleh baca tak 3 ni? Boleh, cikgu. Okey, yang pertama sekali, untuk pokok kaktus ni, akar tumbuh meluas dan menembusi jauh ke tanah. Yang kedua, fotosintesis adalah pada batang pokok. Dan yang ketiga, stomata dibuka pada waktu malam dan ditutup pada waktu siang. Nampak tak betapa istimewanya pokok kaktus ni? Pertama tadi kita cakap, tadi kan Irfan baca, akar tumbuh meluas, menerusi jauh ke dalam tanah. Agak-agak kenapa Irfan ciri-cirinya begitu? Okey, sebab akar ni adalah untuk menyerap air dan juga nutrien. Betul. Tapi sebab dia kurang air, diperlukan satu akar yang panjang untuk dapatkan semua itu. Betul. So, salah satu penyesuaian pokok kaktus untuk mendapatkan air adalah akar dia bukan biasa-biasa. Akar dia kena meluas dan akar dia jauh ke dalam tanah supaya lagi senang untuk dia mendapatkan air. Betul. Sebab dia bukan macam tumbuhan biasa senang dapat air. Hujannya selalu. Di kawasan gurun kan jarang ada hujan atau mungkin tidak ada langsung. Tidak ada langsung. Terpaksalah dia mencari air jauh ke dalam tanah. Kedua, fotosintesis pada batang pokok. Selalunya murid-murid, fotosintesis berlaku pada daun pokok. Betul tak Irfan? Tapi tadi daun dia telah diubah suai menjadi duri. Kenapa agaknya daun dia diubah suai menjadi duri? Kejap lagi kita belajar. Tapi sebab daun dia telah diubah suai menjadi duri kan kecil Irfan, tajam-tajam je. Jadi macam mana sebenarnya dia nak melakukan proses fotosintesis? Sebab itulah batang pokok tu boleh melakukan fotosintesis. Okey, yang ketiga ni sebenarnya sangat istimewa. Yang ini Tuhan kurniakan kepada pokok kaktus. Stomatanya dibuka pada waktu malam dan ditutup pada waktu siang. Okey murid-murid dah belajar sebelum ni kan tentang fotosintesis, bagaimana stomata sebenarnya perlu dibuka untuk mendapatkan karbon dioksida dan dia perlu dibuka pada waktu siang. Siang, betul. Cahaya untuk matahari. cahaya matahari. Tapi sekarang pokok kaktus ditutupnya pula Irfan. Ditutup waktu siang. Jadi macam mana untuk buat fotosintesis? Yang ini mungkin murid-murid kalau yang baca lebih sikit boleh tahu sebenarnya pokok kaktus ni tindakan fotosintesisnya berbeza sedikit. Sebab bila malam dia buka stoma dia simpan karbon dioksida, waktu siang dia tutup. Kenapa dia tutup? Dia nak mengelakkan kehilangan airnya.
Tapi mana nak dapat karbon dioksida kalau dia tutup stoma dia. Sebab karbon dioksida malam tadi dia dah simpan. Dia bekalkan siap-siap dah. Ya, dia dah simpan siap-siap. Jadi bila ada cahaya, dia terus guna karbon dioksida untuk buat fotosintesis. Dalam masa yang sama dia tak hilang air. Bijak kan Ifan? Bijaklah, setiap cikgu. kali cikgu tengok pokok kaktus, cikgu cakap, bertuahnya kamu. Istimewanya kamu. Istimewanya kamu. Okey, itu adalah 3 penyesuaian. Sekarang ni Irfan cuba tengok 3 penyesuaian lagi. Apakah ia? Okey, yang seterusnya, untuk pokok kaktus ni daunnya kecil dan kutikel berlilin. Dan kedua, daun diubah sesuai menjadi duri. Yang ketiga, stomanya terbenam. Stomanya terbenam. Sama juga seperti halofit tadi. Tapi kali ini cikgu bawakan gambar stomanya terbenam. Okey, sebelum cikgu tunjukkan gambar itu, Irfan cuba tengok daun diubah sesuai menjadi duri. Kenapa sebenarnya pokok kaktus banyak duri-duri? Dan cikgu kata duri-duri itu adalah daun. Sebenarnya Irfan, bila waktu malam, bila ada embun, okey, dia melekat dekat duri ni dan dia bila gugur, embun kita cakap gugur ke? Embun jatuh. Jatuh kenalah dekat kawasan akar, jadi dia boleh menyerap air daripada embun tu. Lihat ciptaannya. Okey, cikgu juga ada tunjukkan gambar stoma yang terbenam. Ini adalah contoh gambar stoma yang terbenam. Di atas ni adalah stoma dia. Okey, tapi dia berada di dalam. Kenapa? Sebab untuk mengelakkan dia kehilangan lebih banyak air. Jadi bila kita simpan sikit stoma dia tu, mungkin kepekatan molekul air tu akan jadi lebih tinggi di kawasan ini, kawasan dalam. Jadi lebih kurang dia kehilangan air. Okey, itu adalah penyesuaian zero fit. Sekarang cuba masa untuk soalan kepada Irfan. Uji minda. Minda. Nyatakan 2 penyesuaian zero fit untuk mendapatkan air di habitatnya. Okey. Tadi Cikgu Aira terangkan ada 6 kesemuanya, tapi Cikgu nak 2 saja? 2 saja. Okey, boleh. Yang pertama sekali, akar pokok kaktus ni tumbuh meluas dan dia ada banyak dalam tanah, menembusi sebab dia perlu cari banyak sumber air. Kan kalau sikit macam mana nak jumpa. Yang kedua, daun diubah menjadi duri untuk membekalkan karbon dioksida. Betul. Hampir betul jawapan Irfan, tapi cikgu betulkan lagi. Okey. Irfan kena lihat soalan ini adalah untuk mendapatkan air. Jadi bila untuk mendapatkan air, Saya nak betulkan. Okey. Cikgu ubah daun diubah menjadi duri sebab pada waktu malam ketika ada embun, embun itu akan dijatuhkan ke bahagian akar supaya ia diserap menjadi sumber air. Benar. Ya. Jadi dengan jawapan Irfan yang sangat tepat itu tadi, cikgu dengan suka hatinya memberikan satu bunga lagi. Satu lagi bunga. Untuk Irfan letak di kocek. Terima kasih. Lepas ni kalau semua soalan jawab, Irfan dah boleh jadi taman bunga. Ada 3 ni. Okey, itu 2 penyesuaian zero fit. Okey, kalau ingat zero, ingat kawasan yang kering, ingat kaktus dan ingatlah ciri-ciri kaktus. Okey. Itu adalah zero fit. Sekarang Irfan, tak habis lagi pembelajaran kita. Belum lagi. Murid-murid kita ada haiwan lagi. Tengok, cikgu pun dah mula. Kita ada tumbuhan yang dinamakan sebagai hidrofit. Okey. Irfan dah nama pun hidro. Maksudnya apa Irfan? Perlukan banyak sumber air. Benar. So hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup dalam takungan air yang banyak. Jadi, dia pun perlu ada penyesuaian. Kalau manusia duduk dalam air tak pandai berenang, lemas. Jadi, tumbuhan ini tak bolehlah dia tak boleh tak pandai berenang. Jadi, kita lihat apakah penyesuaian tumbuhan hidrofit untuk duduk di habitatnya. Jadi, ada 2 jenis tumbuhan hidrofit. Okey, kalau Irfan tengok sebenarnya dekat taman cikgu tu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ya, satu adalah tumbuhan yang tenggelam. Di situ. Yang ini. Satu adalah tumbuhan yang terapung. Yang atas ni. Ya, contoh dia seperti kalau terapung tu macam pokok kiambang. Inilah yang cikgu nama dia ada ikan-ikan. Ada ikan. Di atas tu adalah
pokok kiambang. Baik. Okey, di sebelah itu adalah pokok yang terbenam, tenggelam, terbenam pula, tenggelam. Jadi itu contohnya seperti spesies Ilodia nama dia. Ilodia. Betul. okey. Kedua-dua tumbuhan ini mempunyai akar serabut yang halus. Jadi kalau Irfan boleh tengok dekat pokok kiambang tu, Okey, nampak ni. tak akar dia sangat halus. Irfan tengok dulu cikgu Sila Irfan. Oh, lah cikgu. Memang halus. Akar dia halus kan? Kenapa pokok ini mempunyai akar yang halus? Sebab dia nak memberikan kestabilan kepada pokok ini apabila dia berada di kawasan berair. Jadi senang dia terapung. Tapi bukan setakat itu, kita lihat satu demi satu penyesuaian dia. Kita lihat dulu tumbuhan yang terapung. Ada 4 penyesuaian tumbuhan yang terapung. Pertama, Irfan, boleh Irfan baca? Boleh, tak ada masalah. Yang pertama sekali, daun lebar, nipis dan rata. Yang kedua, stoma pada bahagian atas daun. Yang ketiga, epidermis atas diliputi kutikal berlilin. Dan yang keempat, tisu erenkima pada batang pokok. Okey, baiklah Irfan. Sekarang kita lihat kenapa semuanya ini adalah penyesuaiannya. Yang pertama, kenapa perlu daunnya lebar? Sebab dia tak tinggi Irfan, dia kecil sahaja. Jadi dia perlu maksimalkan kawasan daun tu untuk mendapatkan lebih cahaya matahari. Okey. Nombor 2, stoma pada bahagian atas daun. Sebab ingat tak, stoma ni adalah untuk pertukaran gas. Jadi kalau stoma dekat bawah, tenggelam. Air dah kat bawah bahagian air, macam mana nak masuk? Jadi stoma bahagian atas daun. Yang ketiga, epidermis atas diliputi kutikal berlilin. Ialah sebab dia berada di kawasan air begitu, dia akan terdedah kepada cahaya matahari. Betul. Tidak ada benda yang menutup. Jadi untuk mengelakkan dia kehilangan air. Okey, yang keempat tu, mungkin murid-murid akan tengok, erenkima, adakah benda yang baru? Tidak, murid-murid dah belajar dah sebelum ini. Jadi kita tengok gambar tisu erenkima. Okey, tisu erenkima ni sebenarnya dalam tu kosong Irfan. Dia tak macam tisu parenkima atau kolenkima. Dia erenkima. Jadi murid-murid ingat air apa? Udara. Tisu erenkima mempunyai udara. Jadi dia membenarkan tumbuhan ini terapung. Sebab kat dalam tu bila ada rongga-rongga udara, dia akan jadi densitinya, ketumpatannya akan lebih ringan. Kalau tak tenggelam lah kan cikgu? Kalau tak tenggelam lah. Nasib baik dia ada tisu erenkima. Kalau kita terdiri tisu erenkima, bolehlah kita terapung-rapung. Okey, itu adalah tumbuhan yang terapung tadi. Sekarang kita tengok pula tumbuhan yang tenggelam. Tumbuhan yang tenggelam mempunyai penyesuaian dia sendiri. Kita lihat daun dia nipis dan kecil dan batang dia juga kecil. Kenapa murid-murid? Sebab air ni kan bila dia berada dekat dalam air, bila ada arus, dia kena melintasi arus tersebut. Untuk mengelakkan rintangan arus yang buatkan dia tumbang. Jadi kenalah daun dia kecil dan batang dia kecil untuk mengurangkan rintangan terhadap arus air. Bijak kan pokok-pokok ni? Semua penyesuaian dia. Okey, dah panjang lebar dah cikgu bercerita tentang hidrofit. Baik. Sekarang soalan sangat mudah untuk Irfan. Nyatakan 2 penyesuaian hidrofit untuk hidup di habitatnya. Okey, boleh tak Irfan nak pilih cikgu? Sama ada silakan. Tumbuhan yang terapung ataupun tenggelam. Irfan akan pilih yang terapung cikgu. Boleh, silakan Irfan. Okey, baik. Jawapan yang pertama adalah stoma berada di atas daun. Sebab stoma ini adalah untuk berlakunya pertukaran gas. Jadi kalau ada kat bawah, macam mana nak buat? Tak boleh, tak akan jadi. Okey, yang kedua, pokok yang terapung ni mempunyai daun yang lebar, nipis dan juga rata untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari. Benar. Allah, sangat jawapan yang sangat. Cikgu rasa ini bila orang cakap bila ada anak murid yang cemerlang macam ni, ada di sebaliknya ada guru yang cemerlang. Ada juga. Betul lah, saya setuju. Jawapan yang sangat bijak. Bila keluar soalan macam ni, dia tak tanyakan hidrofit yang bagaimana, terapung ataupun tenggelam. Jadi suka hati murid-murid. Seperti Irfan tadi, Irfan memilih pokok yang terapung. Jadi jawapan Irfan adalah sangat padat sebab semua ciri-cirinya ada fungsinya. Betul. Irfan kata stoma di atas untuk memudahkan pertukaran gas. Okey, daun dia lebar supaya memaksimumkan
penyerapan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Benar kan? Sebab pokok-pokok macam ni dia kecil sahaja selalunya. Jadi daun dia adalah terhad bilangan daun dia. Okey, dengan jawapan Irfan tadi yang sangat lengkap, cikgu berikan lagi 1 bunga kerana berjaya menjawab. Cukup 4 bunga Irfan sekarang. Cukup 4. Dah boleh jadi Taman Irfan Syahmi. Okey, terima kasih Cikgu Aira. Irfan pun dah faham tentang tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam air, iaitu hidrofit. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas. Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM. Sekarang ini kita sedang belajar tentang mata pelajaran biologi bersama dengan siapa? Tentunya Cikgu Aira. Okey, untuk segmen yang seterusnya ni, apa pun yang kita akan diskusi sama-sama? Okey, untuk segmen ini murid-murid belajar tentang penyesuaian tumbuhan pada habitat. Irfan hari ini dah belajar berbagai-bagai habitat. Okey, dah belajar berbagai-bagai nama yang nampak je nama saintifik tapi sebenarnya senang je kan Irfan? Boleh tak Irfan cuba nak baca balik empat-empat tu? Boleh, silakan. Yang pertama hidrofit. Hidrofit. Yang kedua mesofit. Mesofit. Yang ketiga xerofit. Xerofit. Yang keempat halofit. Halofit. Kita tengok betul ke keempat-empat hari ni. Okey, hidrofit, mesofit, xerofit dan halofit. Betul lah Irfan. Tapi kan tadi cikgu kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Macam mana kita nak cintakan tumbuhan ini sekiranya murid-murid tidak mengenal penyesuaian tumbuhan ini. Okey, sekarang ni kita akan lihat satu demi satu penyesuaian tumbuhan ini pada habitat dia. Okey Irfan, kita mulakan dengan tumbuhan hidrofit. Tadi, okey, bila kita lihat hidrofit ini maksudnya apa Irfan? Maksudnya hidrofit ni memerlukan air yang Betul. banyak. Hidro kan? Air. Jadi lepas ni nak minum air cakap nak apa? Nak hidro. Nak hidro. Nak hidro secawan. Nak hidro secawan. Okey. Jadi tumbuhan yang hidup dekat kawasan air ini dinamakan sebagai tumbuhan hidrofit. Contoh ciri-ciri penyesuaian dia, murid-murid boleh tengok sendiri dekat gambar dalam buku teks. Kita lihat daun dia lebar. Untuk apa Irfan daun dia lebar? Daun lebar untuk memaksimumkan penyerapan cahaya matahari. Benar. Okey, itu adalah untuk hidrofit. Okey, Irfan boleh tengok kat situ. Okey, mungkin ada murid-murid kat rumah yang ada akuarium. Mungkin ada tumbuhan seperti pokok kiambang. Kalau mereka ada akuarium, saya ada soalan. Okey, silakan soalan Irfan. saya, cikgu. Bila kita lihat tumbuhan hidrofit ni dan di bawahnya tu ada ikan-ikan dan haiwan-haiwan yang lain, tak mengganggu ekosistem ke cikgu? Sebenarnya satu akuarium itu adalah membentuk ekosistemnya sendiri. Jadi bila ada pokok hidrofit tu, akar-akar dia yang halus tu sebenarnya menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi ikan-ikan. Tapi kan apa jadi kalau banyak sangat Irfan? Bila dah satu kawasan air tu banyak sangat pokok ni, tak lemas ke ikan tu? Banyak sangat. Bila jadi masalah begitu Irfan, mungkin cahaya matahari akan sukar untuk menembusi ke dalam. Jadi pokok-pokok yang tenggelam tidak boleh melaksanakan fotosintesis. Bila tak ada fotosintesis, kurang oksigen dalam air dan mungkin boleh mengganggu haiwan seperti ikan. Jadi ya murid-murid tak boleh ada tapi tak boleh banyak sangat. Okey, dalam semasa bolehlah kita kurangkan bilangan ni supaya ekosistemnya seimbang. Kalau tak nanti ikan tu tak ada oksigen, macam mana nak hidup? Macam mana? Macam mana hidup? Okey, itu adalah untuk hidrofit. Untuk mesofit pula Irfan. Ya saya. Tadi kan cikgu dah cakap mesofit, middle, biasa-biasa sahaja. Tidak ada yang terlalu ekstrim. Jadi untuk penyesuaiannya adalah penyesuaian biasa-biasa sahaja. Mungkin dia punya nama dia, daun dia tidak terlalu lebar, akar tidak perlu terlalu panjang sebab dia ada segalanya. Cukup untuk dia. Okey, itu adalah untuk mesofit. Xerofit pula, zero tadi apa Irfan? Xerofit maksudnya kering. Zero maksudnya kering. Jadi xerofit adalah tumbuhan yang hidup di kawasan yang
kering. Contoh dia adalah Gurun. pokok Pokok cactus. cactus. Benar. Jadi tadi kan bila cakap sebenarnya duri-duri pada pokok cactus tu adalah sebenarnya daun dia yang diubah suai menjadi duri untuk membantu dia memperolehi air. Boleh kongsikan lagi tak apa yang berlaku pada waktu malam tu, cikgu? Bila waktu malam adanya wap air kan, bila waktu malam kan Ada embun-embun pagi ya, kan? bila ada molekul air akan jadi banyak. Kita cakap kawasan dia jadi lembab, Ya. humid. Jadi bila siang molekul air ni akan melekat pada duri-duri itu dan membentuk embun. Jadi bila embun jatuh, senanglah untuk pokok kaktus ini mendapatkan air. Faham? Okey. Jadi, Irfan ada soalan tak tentang duri tumbuhan? Okey, bercakap pasal duri ni kan, Irfan sebenarnya teringat tentang pokok mawar ataupun ros. Okey. Kan? Nak tanya. Pokok mawar Sebab, berduri. okey, kalau kaktus ni, dia punya duri ni kita tahu daun untuk kita dapatkan sumber air. Betul. Tapi kalau untuk pokok ros ni, bunga ros ni, adakah daunnya juga melakukan proses yang sama? Untuk sebenarnya untuk pokok bunga ros yang duduk di kawasan mungkin bukan di kawasan gurun. Jadi sebenarnya tidak perlu pun dia mengubah suai untuk mendapatkan air seperti pokok kaktus. Okey. Jadi sebenarnya duri yang ada pada pokok bunga mawar adalah lebih untuk perlindungan. Perlindungan. Sama juga sebenarnya pokok kaktus pun duri salah satunya adalah untuk perlindungan. Sebab pokok bunga ros kan cantik, jadi banyaklah haiwan-haiwan yang cuba untuk memakan pokok bunga ros ni. Jadi lebih kepada untuk perlindungan. Faham, cikgu? Lain Itu fungsinya. adalah zero fit. Sekarang kita lihat pula yang terakhir, halo fit. Tadi kan cikgu cakap halo. Apa maksudnya halo? Halo? Halo maksudnya, cikgu, ada banyak kandungan garam, masin. Ya, benar. Halo bermaksud garam. Kurangkan ataupun, halo dalam makanan. Kurangkan. Tambahkan manis dalam senyuman. Iya. Gitu. Jadi, tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan yang masin. Contohnya adalah pokok bakau. Jadi, kita tengok tadi ada beberapa ciri-ciri pokok bakau untuk menyesuaikan. Contoh dia tadi adalah pada daun mempunyai hidatot untuk mengeluarkan garam berlebihan. Akar dia bercabang luas untuk mengelakkan dia terjatuh. Jadi, itu adalah penyesuaian pokok-pokok ini supaya dia boleh hidup di kawasan yang ekstrim seperti kawasan yang banyak kandungan garamnya. Cikgu, Irfan ada soalan juga. Silakan, Nak Irfan. tanyalah, dekat kawasan tumbuhan halofit ni, adakah bentuk pokoknya adalah sama ataupun ada variasinya? Sebenarnya Irfan, kebanyakan spesies mesti mempunyai variasi yang tersendiri. Seperti pokok bakau, walaupun tadi kita lihat ada berakar jangkang, tidak semua spesies pokok bakau begitu. Dia mengikut zonnya tersendiri. Sekiranya dia terdedah kepada banyak lumpur, jadi kawasan pokok bakau itu lebih banyak akar pneumatophore. Bila ke atas sikit, bila lumpur itu dah jadi padat Dah sikit, padat. lebih banyak kepada akar jangkang. Okey, tapi bila dah naik atas sikit, mungkin akar dia tidak lagi seperti akar jangkang itu. Akarnya berbeza. Murid-murid akan mempelajari tentang ini lebih lanjut dalam bab 9 tingkatan 5. Baik, cikgu. Terima kasih atas segala perkongsiannya. Jadi Sama-sama. untuk sekarang ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, jadi murid-murid, terdapat 4 jenis tumbuhan dan semua tumbuhan ini mempunyai penyesuaian, mempunyai ciri-ciri untuk hidup di habitat masing-masing. Okey, ada 4 tumbuhan itu. Kita ada xerophyte, Betul. mesophyte, halofit dan hidrofit. Hidrofit. Kalau murid-murid faham apakah maksud hidro, maksud zero, senang sahaja untuk menjawab soalan-soalan penyesuaian tumbuhan pada habitat dia, Irfan. Banyak contoh cikgu bagi tadi. Banyak. Senang je nak ingat. Okey, kalau masin ingat halo. Halo, garam. Kalau kering ingat zero. Zero. Kalau hidro ingat Air. banyak air. Meso middle, middle. biasa. Tengah-tengah je. Mudah je. Mudah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada cikgu juga bagaimana Sama. prestasi saya hari ini sebagai murid cikgu.
Bagi tahu sikit. Okey, untuk lihat prestasinya boleh lihat sebenarnya dalam Kocek Irfan. yang kat Irfan sini? berjaya menjawab kesemua 4 soalan cikgu hari ini. Jadi 4 bunga untuk Irfan cukup sangat cemerlang. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Dan bagaimana rakan-rakan kita nak dapatkan latihan pengukuhan di rumah? Silakan. Okey, untuk murid-murid untuk melakukan lebih latihan dengan lebih lanjut untuk bab ini boleh melayari pelantar D5 KPM di mana di sana ada banyak informasi dan sumber-sumber boleh dilakukan untuk pembelajaran kendiri murid-murid di rumah. Baik, Cikgu Aira, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Ifan hari ini berkongsi kepada kita tentang penyelesaian tumbuhan dalam habitatnya. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Nur Asmawati kerana bersama kami untuk episod hari ini. 1, 2, 3, 4 dah cukup bunganya. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.